بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang yang benar-benar dalam mencintai Allah Ta'ala telah menjual dunia dan akhirat kerana wajah Allah Ta'ala, yakni keredaannya. Mereka tiada mahu selain dari itu sahaja. Apabila telah selesai perjualbelian itu, maka kemurahan Allah Ta'ala telah mengatasi semua itu. Lalu dikembalikan kepada mereka dunia dan akhirat sebagai suatu kurniaan yang khusus, dan disuruhnya mereka untuk mengambilnya. Maka mereka pun mengambil keduanya itu kerana menurut perintah, tanpa pandang kepadanya atau perlu kepadanya. Mereka melakukan semua itu kerana muafakat, bersetuju dengan takdir serta beradab dengan takdir. Mereka menerima dan mengambilnya dengan mengatakan, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Engkau tahu bahawa kami telah tanpa pandang kepada selainmu. Kami redha dengan lapar, dahaga, telanjang dan hina serta rendah diri. Dan bahawa kami akan sentiasa berada di pintumu dalam keadaan menunggu. Apabila mereka redha dengan keadaan yang semacam itu, dan mereka isyaratkan bahawa diri mereka tenang dengannya, maka Allah Ta'ala akan memandang mereka dengan pandangan penuh rahmat. Dia akan mengangkat mereka dari lembah kehinaan itu, diberikan kecukupan sesudah kekurangan, serta didekatkan Allah ke sisinya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang mukmin itu seharusnya berzuhud pada dunia, supaya zuhud itu menghilangkan kekotoran batinnya beserta daki dan karatnya. Maka bila dia tiba di akhirat nanti, hatinya akan merasa tenang. Lalu akan datang kepadanya tangan cemburu untuk membersihkan hatinya dan memberitahunya bahawa semua itu adalah hijab atau dinding yang menghalang pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia akan meninggalkan semua syughulnya, yakni kesibukannya dengan manusia, dan dia pun akan menurut apa yang ditunjuk oleh syariat, serta menjaga batasan yang ada di antaranya dengan orang awam. Ketika itu akan tercelek pandangan mata hatinya, sehingga dia dapat melihat keaiban dirinya satu demi satu, dan melihat juga keaiban semua makhluk. Dia pun tidak akan merasa tenteram lagi melainkan kepada Tuhannya sahaja. Tidak akan mendengar dari selain dia, tidak akan menerima petunjuk dari selain dia, tidak akan rela dengan janji-janji selain dia. Dia akan bimbang kecuali dengan ancamannya sahaja. Maka dia akan hanya syughul, yakni sibuk dengan Allah Ta'ala semata, tidak dengan selain dia. Bila semua ini sudah sempurna pada dirinya, maka dia adalah dalam ihwal yang disifatkan sebagai tiada pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tiada terlintas dalam hati manusia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara tanda orang yang mencintai Allah, maka semua yang ada di tangannya sanggup dijual, digadaikan semata-mata untuk mendapat redha Allah. Dalam suratul Baqarah ayat 207, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad.
Di kalangan manusia itu ada yang menjual dirinya untuk mendapat keredaan Allah. Dan Allah itu maha pengampun kepada hamba-Nya. Kalau kita baca ayat ini dalam surah Al-Baqarah ini, pada ayat 207, Allah cerita di kalangan manusia yang bukan sekadar sanggup jual harta benda dunia, bahkan diri mereka, demi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beritahu, siapapun yang cuba untuk mendapat redha Allah dengan segala usaha, dia tidak mungkin mampu dengan sebenarnya. Kerana tidak ada orang yang mampu untuk berterima kasih kepada Allah dengan terima kasih yang sebenar. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la uhsi sana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu memuji kamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Maka tidak ada orang pun yang mampu untuk melakukan secara sempurna apa-apa pun keadaannya untuk mencari redha Allah. Sebab kita ada nafsu, kita ada dunia, kita ada dorongan-dorongan yang lain yang mungkin menyebabkan kesempurnaan itu tidak mungkin berlaku. Tapi apa kata Allah? Wallahu ra'ufun bil ibad. Allah pengampun. Artinya memang benar ada orang yang sanggup menjual dirinya mendapat, bagi mencari, bagi memburu keredaan Allah. Tapi apa pun yang kita buat, kita tak mampu. Kerana itu Allah sentiasa pengampun. Segala kekurangan kita Allah terima dengan syarat. Allah terima kekurangan kita. Dan memang pun kita dijadikan dengan penuh kekurangan, dan Allah terima. Tapi Allah bagi syarat. Untuk menerima kekuranganku, artinya kamu berusaha untuk mendekatiku. Kata Allah Ta'ala, dia tak tengok dari sudut natijahnya, tapi usaha kita. Ada tak usaha kita? Andai seorang tu dia nak bangun subuh, tak mampu, tapi dia ada usaha tak? Ada seorang sahabat Rasulullah, dia terkena dengan sakilatun naum, payah bangun tidur. Payah bangun tidur, sehingga isterinya hampir minta cerai. Datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak minta cerai, laki saya ni payah, tak macam laki lain bangun subuh. Lalu Nabi SAW bertemu dengan dia. Dia bukan dia tak nak bangun, dia dah usaha. Tapi manusia tak sama kekuatan. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu tersedar, kamu solat. Nabi cakap macam tu, kalau kamu sedar, solat. Dan Rasulullah SAW menasihati isterinya bersabar. Sebab ia bukan satu kecuaian dia, tapi dah usaha, begitu natijah dia. Kita kadang-kadang, contoh, kita memang nak ikhlas pun, nak ikhlas, kita dah usaha banyak, tapi setakat ni kita, Allah Ta'ala terima. Kita tuan-tuan nak khusyuk dalam solat, dah beribu solat kita cuba, tapi setakat ni macam ni lah kita khusyuknya, Allah Ta'ala terima. Kerana itu setiap kekurangan Allah terima dengan syarat kita ada usaha ke arah tu. Kita belajar, kita hafal Quran, datang tak ingat. Walaupun orang tu dah hafal lama, puluh tahun, dia ada waktu dia tak ingat. Baik, tak ingat ni dicela ke? Ya, dicela kalau kita cuai, tapi tidak dicela kalau itulah kemampuan kita. Yalah, kita dulu hafal Quran waktu tuna, waktu anak dara, Masya Allah bagus. Dah jadi ayah, dah jadi mak, dengan ada anak, dengan ada kerja, dengan ada urusan, maka sedikit sebanyak menghakis kekuatan kita. Maka Allah Ta'ala tidak melihat kekurangan itu selagi mana ada usaha ke arah menyempurnakannya. Dan memang pun kita tak akan sempurna. Jadi manusia yang benar-benar cintakan Allah, dia akan berusaha mencari apa sahaja yang boleh dibayar, apa sahaja yang boleh digadaikan, apa sahaja yang boleh diberikan, asalkan dia mendapat cinta Allah Ta'ala. Kerana itu mereka sanggup jual dunia mereka. Mereka sanggup jual apa yang mereka miliki. Bila kita baca ayat tadi, kisahnya tentang seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, atau dikenali dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi kaya, dan ketika mana dia nak berhijrah, maka disembunyikan hartanya pada satu tempat. Dia pun keluar berhijrah. Bila keluar berhijrah, maka musyrikin Mekah kejar dia.
Bukan kerana nak halang dia hijrah, tapi nak halang dia daripada bawa harta kekayaan. Lalu kata mereka, wahai Suhaib, innaka ataitana sa'lukan la mala laka. Kamu dulu datang kepada kami miskin, tak ada harta. Fakathura indana malu. Lalu harta kamu jadi banyak sebab kamu duduk kat Mekah. Apakah hari ini kamu boleh bawa keluar semua harta untuk berhijrah ke Madinah? Ini tak akan berlaku. Lalu kata Suhaib, kalau aku berikan seluruh hartaku dengan syarat engkau bebaskan aku berhijrah, apakah kamu sanggup? Mereka kata, ya, kami akan biarkan kamu berhijrah tanpa sebarang halangan. Lalu Suhaib pun tunjuk hartanya di mana. Ambil semua. Bila dia sampai ke Madinah, Allah turunkan ayat ni. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di kalangan manusia ada yang sanggup jual dirinya kerana mendapat keredaan Allah, untuk mendapat keredaan Allah. Lalu Umar Al-Khattab sambung. Lalu Umar Al-Khattab berkata, Rabihas Suhaib, Rabihal bai', Rabihas Suhaib. Suhaib telah untung, kamu telah untung. Lalu Suhaib pun tercengang, tiba-tiba sebut dia untung. Tapi Suhaib membalasnya dengan berkata, semoga kamu juga untung dalam perniagaan kamu. Semoga Allah tak jadikan kerugian dalam perniagaan kamu. Lalu kata Umar, wahai Suhaib, telah turun ayat ini kepada kamu kerana kamu sanggup beri semua harta, asalkan tidak dikacau agama kamu. Inilah dia nilai agama. Allah Ta'ala bila sayang seseorang, Allah beri agama. Kemudian orang tu pula bila disayang Allah, dia pertahankan agama. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah sayang mereka dan mereka sayang Allah. Yani Allah sayang mereka dengan beri agama. Halal, haram, dosa, pahala, adil dalam diri mereka. Lalu mereka balas atau mereka tunjuk sayang mereka pada Allah dengan menjaga agama. Sebab itu apa pun yang boleh menghalang agama, mereka sanggup hilang. Biar hilang pangkat, biar hilang jawatan, biar hilang dunia, asalkan agama jangan hilang. Kerana ini pemberian daripada yang disayangi. Tentu kalau kita, ada orang kita sayang atas dunia ni, ada orang kita sayang, dia pun beri kita sesuatu. Beri kita sesuatu, tak kira beri apa. Beri cincin ke, dia beri gelang ke, rantai ke, dia beri baju ke. Lalu bila berlaku apa-apa, yang pertama kita selamatkan benda yang kita sayang. Benda kita sayang kita selamatkan. Berapa pun harga bayaran kita cuba selamatkan. Dan kalau kita nak jual sesuatu untuk menampung kehidupan kita, yang kita sayang ni last kali kita jual. Ini tak boleh, ni ada kena. Kalaupun jual, kita nak ambil balik. Itu ada orang jual RXZ, lepas tu beli balik. Beli balik. Dulu terpaksa jual, sekarang dia beli balik. Itu beli harga 100,000, 200,000. Yang beli tu siapa? Orang yang ada sesuatu dengan apa yang dia sayang. Dia bukan beli dengan harganya, dia beli dengan kasih sayang. Demikian bila Allah bagi agama, maka dia sanggup hilang apa sahaja asalkan agama tak hilang, demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu selepas itu Allah tunjuk segala kemurahan Allah. Allah datangkan balik dunia yang dia nak. Allah datangkan semula benda akhirat yang dia nak. Allah jadikan dia mengambilnya dengan sempurna, dengan baik. Sebab itu kita lihat tak ada seorang pun yang sanggup hilang sesuatu kerana Allah, melainkan Allah beri dia lebih baik daripada apa yang dia hilang. Allah bagi balik. Tapi kali ini dia mengambil tanpa dia memandang benda itu. Dia memandang Allah, kemurahan Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Dulu mungkin dipandang harta, dulu mungkin dipandang pangkat, dulu mungkin dipandang sekian-sekian. Hari ini dia cuma memandang Allah. Maka apa pun dia dapat cuma melihatnya sebagai amanah, melihatnya sebagai suatu perantaraannya untuk dia melakukan, untuk dia menjadi wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu orang ini tidak akan ditipu. Tak akan ditipu dengan jawatan, tak akan ditipu dengan harta, tak akan ditipu dengan apa pun yang dimiliki. Sebab dia tahu semua yang dimiliki hanya untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah, Engkau mengetahui kami redha kepadamu. Kami redha. Kerana itu kami sanggup untuk lapar, dahaga, telanjang, hina demi kerana-Mu.
Baik, itulah bayaran dan itulah keadaan orang yang benar-benar redha pada Allah. Dia bersedia dalam semua hal. Andai kata dia lapar, dia redha. Andai kata dia kena telanjang satu hari nanti, dia redha. Andai kata itu dan ini semua, dia redha. Ini Mus'ab bin Umair, orang kaya, anak orang kaya. Bila mana dia memeluk Islam, maka ibunya merampas semuanya termasuk pakaiannya sehingga dia telanjang. Baju pun macam ni, baju nak. Tak tahu bila orang benci macam mana, dia akan minta semua. Yang kamu makan dulu pun kamu nak balik, muntah balik. Dia bila benci, dia minta semua benda yang dia pernah beri. Kalau boleh yang dia beri makan pun dia suruh muntah balik. Boleh tak muntah balik tu? Yang ikan siakat yang bagi belanja bagi tadi, muntahkan balik. Bila orang benci. Ini yang berlaku pada Mus'ab bin Umair. Pakaiannya juga ditelanjangkan. Diambil oleh mak dia. Mak dia marah sangat, dia peluk Islam. Lihat bagaimana dia sedang redha dengan Allah. Apa yang dilakukan? Dia memakai pakaian daripada guni. Dahulu dia milioner di Mekah, orang kaya. Sehingga Abdul Rahman bin Auf ketika mana mengingati Mus'ab bin Umair yang gugur syahid dalam perang Uhud, dia akan menangis. Kenapa? Kerana mereka sama-sama orang kaya di Mekah. Sehingga kata Abdul Rahman, tak pernah aku tengok orang paling cantik daripada Mus'ab bin Umair dengan pakaiannya, kemewahan. Tak pernah aku tengok. Ini orang kaya. Tapi dia sanggupkan Islam, ditinggalkan semua. Kerana Islam. Dia berhijrah. Dan waktu mana dia mati, tidak ada kain yang mampu menutup jenazahnya. Melainkan ditutup wajahnya, nampak kakinya. Ditutup kakinya, nampak wajahnya. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah. Rasulullah menyuruh supaya daun-daun diletakkan pada kakinya. Memadai ditutup kepalanya. Dan ini Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama ke Madinah, yang sanggup telanjang kerana Allah. Dicabut semua sila, cabut. Bayangkan bagaimana mereka tunjuk benar-benar mereka redha kepada Allah. Lalu kita ramai mendakwa sayang Allah, cinta Allah. Lalu kita tanya apa pengorbanan kita dan sejauh mana kita bersedia untuk berkorban. Pengorbanan apa? Bersedia. Kadang-kadang nak korban tidur pun payah, kita nak korban syahwat kita pun payah. Maka nilai balik apa yang kita sebut redha pada Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kami redha pada Allah, sebab itu kami sanggup lapar, daga, telanjang, hina, asalkan kami sentiasa berada di pintu. Biar berada di pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu orang yang redha dengan Allah, antara perkara yang Allah beri kepadanya ialah tenang, kebahagiaan, sakinah. Wa anzala alaihimus sakinah, dan diturunkan ke atas mereka itu sakinah, tenang. Tuan-tuan, manusia dah lama mencari ketenangan dengan segala harga mereka bayar. Mereka tak akan jumpa kerana ketenangan itu simpanan Allah yang diberikan pada hamba yang disayangi. Yang beli rumah besar untuk tenang, yang beli mainan yang mahal untuk tenang, yang berkahwin untuk tenang, yang cuba dapatkan anak angkat untuk tenang, semuanya gagal. Semuanya natijah akhir dia gagal. Yang berlakon untuk jadi popular supaya tenang, yang buat sesuatu biar manusia puji supaya dia tenang, biar orang puji dengan apa yang dilakukan. Baik, semua orang hari ini mencari apa yang dinamakan ketenangan dengan harga yang paling mahal sekali. Sampai peringkat ada yang sanggup mati untuk cari ketenangan. Ini zaman-zaman TikTok. Sebab mereka nak cari tenang dengan buat video. Mereka buat video atas kereta api, atas gunung, akhir jatuh mati. Atas bumbung, akhir jatuh mati. Ramai yang kita cerita TikToker ni mati kerana nak buat suatu konten isi pengisian untuk dia tenang. Bukan dia nak beritahu atau bukan dia nak beri info pada orang, dia nak rasa tenang. Bila tengok like yang banyak, dia tenang. Tapi buat akhirnya kematian. Banyak mana kematian berlaku. Maka manusia sanggup bayar macam-macam untuk tenang. Dulu mereka kata sebab saya miskin kot saya tak tenang, lalu mereka kaya pun tak tenang. Dulu mereka kata sebab bujang kot maka saya perlu kahwin, dan kahwin pun tak tenang. Dulu mereka kata sebab tak ada anak kot, kalau ada anak tenang pun tak tenang.
Dulu mereka mungkin sebab saya ni tak ada jawatan, dia pun ada jawatan. Pun sama. Kerana ketenangan satu khazanah yang Allah simpan di sisi dia. Yang Allah akan keluarkan, yang Allah akan turunkan, berikan kepada orang yang redha dengan Allah. Akhirnya kita lihat orang-orang yang redha dengan Allah. Dan sejarah yang panjang. Bagaimana mereka diberikan ketenangan yang sebenar. Di sebalik ujian-ujian yang banyak, di sebalik musibah-musibah, semuanya tidak pernah menjadikan mereka menjadi gelisah atau menjadi orang yang putus asa, melainkan kelihatan orang yang tenang. Melainkan kelihatan mereka ni orang yang kuat. Bukan semakin mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khazanah yang Allah bagi. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang beriman sepatutnya terus berzuhud dengan dunia. Kenapa? Kerana dunia tidak lalu di hati, melainkan meninggalkan karat dan daki. Itu dunia. Dia tak akan lalu ke hati kita, melainkan dia akan tinggalkan karat dan daki. Tuan-tuan, kalau kita selalu tengok minyak obat. Minyak obat tu kadang-kadang ditulis untuk kegunaan luar saja, bukan kegunaan dalam. Untuk kegunaan luar. Dan setengah minyak obat tu pula dia akan tulis obat lah, kalau ada kesan sampingan sila jumpa doktor. Baik, kalau itu amaran yang diberikan, kita tengok obat, dia kata ini kegunaan luar, jangan guna dalam, nanti akan binasa. Sama juga dunia. Dunia untuk kegunaan luar sahaja, bukan kegunaan dalam. Bukan dalam hati kita. Ia guna luar kat tangan kita. Dan sama juga dunia, bila kita mula nampak dia bermudarat, maka jumpa ulama kita. Saya sejak dapat dunia ni jadi sembahyang Jumaat tak menentu. Saya dah dapat dunia ni jadi sembahyang pun duk teringat. Saya bila dapat dunia ni jadi nak bergaduh dengan orang senang. Saya bila dapat dunia ni ustaz, nak belajar pun jadi banyak alasan. Tanya orang ni bagaimana nak merawat. Ya, dunia tak akan lalu ke hati kita, melainkan kotorannya, saki-bakinya, dakinya, karat, dia akan tinggalkan. Sedikit demi sedikit sampai kita bocor. Umpama kita macam kapal, kita berlayar di lautan. Tentang bahagian bawah tu tak ada orang perasan. Kita jalan, jalan berbulan. Lepas tu kita pun masuk nak bersih kapal, pergi kat limbungan kering. Tengok bawah berkulaknya, dengan macam-macam hidupan melekat. Itu kena tembok water jet tu, yang mahal tu, dia pecah semua karat. Kalau tak kena cara, pecah kapal tu. Dah lama dia berkarat ni, bawah ni. Akhirnya kita tak mampu lagi berlayar. Kita dalam menjalani hidup di dunia, hati kita berkarat. Sebab apa? Kita berurusan dengan dunia. Setiap kali kita berurusan dengan manusia, datang tak puas hati, dengki, benci, marah, selesai seorang. Berurusan orang ni pula, datang balik dengki, marah. Berurusan dengan harta pula, kenapa dapat sikit, tak dapat banyak, syukurnya kurang, sabarnya kurang. Setiap kali kita berurusan dengan semua benda dunia, dia datang sesuatu yang melekat di hati kita. Tuan-tuan kan berurusan setiap hari, apa rasa? Setiap hari kita berurusan. Saya urusan kat kaunter JPJ, saya berurusan kat kaunter LHDN, dekat kaunter pejabat tu, pejabat ni. Bila setiap kali kita berurusan, dalam hati kita rasa apa? Ada tak rasa nak marah, nak benci? Atau ada tak rasa dengki? Kenapa dia mudah sangat, saya payah? Semua benda ni ada dalam hati kita. Setiap hari kita lalui, puluhan tahun. Apakah kita rasa dia tak akan beri kesan pada hati kita? Pasti. Kita tiap hari duk makan macam-macam, dia beri tak kesan pada kesihatan kita? Pasti suatu hari nanti. Bila dah kena, orang tanya, laki apa gaul? Sebab apa? Dulu ustaz, saya memang suka makan siput. Dulu sarapan siput, tengah hari, makan malam, semua siput. Minum air pun air siput saya minum. Puak ni, orang peminat dia. Yang ni pula kalau cerita lepas dah lama, kencing manis. Sebab apa? Dulu saya suka minum air manis. Pagi, petang, tengah hari, malam sebelum tidur, bangun tidur, saya koma pun pakai air manis. Dia koma pakai air manis. Sekarang dia pun nampak kesan dia. Bukankah semua yang kita makan beri kesan pada kita? Semua orang mengaku benda tu. Hari ni kalau orang cerita dia sakit ke, mesti dia cerita
Sepanjang perjalanan dia makan dan minum. Mesti. Yang cerita rabun mata, mesti dia ada cerita dia. Oh, sebab saya ni mungkin selalu tengok benda ni lama sangat, akhirnya rabun mata saya. Yang sakit slip disc pula, dulu saat saya duk main angkat berat. Mula dengan angkat bini saya, angkat anak-anak saya. Semua benda saya tengok saya nak angkat, akhirnya ni slip disc. Tak boleh angkat. Hari ni sakit lutut, mesti tanya dia, sebab apa dia sakit lutut? Dia mesti ada sejarah dia. Dulu saat saya tomoh siang, selalu guna lutut, tu sakit lutut. Kalau kita tahu kesan ni secara pasti, tak ada orang ingkari. Bagaimana kita tak boleh ataupun kita menafikan kesan dunia yang kita hidup di sini? Dia beri kesan sehingga datang penyakit menghalang kita untuk menikmati akhirat dan kemanisannya. Tak rasa manis akhirat sebab kita rasa manis dunia. Tak rasa seronok dengan akhirat sebab kita seronok dengan dunia. Walhaka seronokkan dunia akibatnya buruk pada kita. Sebab tu hari ni bila umur dekat nak mati pun, semangat ibadat, momentum ibadat masih lemah. Kesan daripada dunia yang kita cinta lama sangat. Saat saya nak rasa nak mati 2-3 hari dah. Doktor kata sakit jantung, darah tinggi. Tapi momentum dia untuk dia dekat dengan Allah masih lagi jauh. Sebab apa? Kesan dunia dia. Kesan dunia dia. Nak ke masjid masih lagi payah. Nak menuntut ilmu masih lagi payah. Nak suruh beramal, nak suruh tajuk lagi payah. Nak suruh puasa sunnah macam tak nampak jalan. Nak sedekah rasa kedekut. Ni ada rasa bukhlun, bakhil. Kita kalau tua ada bakhil, ini musibah. Kata ulama, bukhlun 3 perkataan yang bawa musibah. Bala, bukhlun. Bila dikatakan orang yang kedekut ini, bila dia kedekut, perkataan ba itu maknanya bala. Dia dah terkena musibah besar. Dia dah terkena penyakit daripada perkataan bukhlun itu sendiri. Dan bila kita sebut orang kalau dah sampai umur yang saya katakan, dia tahu dunia tak cinta dia. Dia tahu dunia tak boleh lagi dia guna. Dia tahu kereta tak boleh mandu. Dia tahu makan tak boleh, tidur pun tak boleh. Dia tak boleh tidur atau tilam dia. Tak boleh. Saat saya tak tilang, tak boleh tidur. Harap kuliah ustaz je saya boleh tidur. Yang lain memang tak boleh. Maka kenapa tak derma je tilang tu? Tapi dia tak kedekut, tak nak. Kereta ni orang tak guna, beri orang lain untuk guna. Tak boleh. Kenangan. Dia tutup kedekut dia dengan kenangan. Ini semua kenangan saya, Ustaz. Kenangan. Tetapi apakah kita benar-benar, apakah benar-benar kenangan itu menguntungkan kita? Atau kalaulah kita tahu bahawa benda ni boleh beri kita pahala lebih banyak. Memanglah saya ada basikal kenangan, tapi saya tahu ada orang boleh guna basikal. Manfaat. Kenapa saya tak bagi? Tak boleh, Ustaz, inilah basikal saya duk gendong dengan bini saya. Kalau tidak, habislah kenangan saya. Kalau tak ada kenangan, mati saya. Orang yang hidup dengan kenangan, dia bohong. Jadi kalau kita lihat pada umur tua kita, yang saya katakan dunia sudah membenci kita, dunia sudah tidak beri laluang pada kita, tapi kita masih menyimpan sesuatu yang kita tak guna. Bukankah kita melakukan perkara yang tidak bijak? Walau kita telah diberikan saat akhir. Sebab antara ibadat yang angkat balik kita ialah sedekah. Angkat balik. Dia akan normalkan balik hubungan kita, baik dengan makhluk, apatah lagi dengan Allah. Kita selama ni jahat, orang kata teruk. Tuan-tuan nak normal balik, tuan-tuan sedekah. Ni adik-adik beradik kita dulu tegang. Tuan-tuan cuba sedekah semua dengan adik-beradik ni. Dia normal balik. Macam waktu kecil dulu kita baik. Dia normal. Demikian kita dengan Allah. Hubungan kita dah keruh dengan Allah ni kerana harta. Dunia ni menyebabkan kamu jauh daripada aku. Maka kita kembali betulkan dia. Kembali sehingga kita dapat balik normalisasi hubungan dengan Allah. Baik hubungan dengan Allah. Maka ini perlu pada zuhud. Kerana setiap dunia tadi meninggalkan kesan, bukan menjadikan hijab, menghalang kita dengan Allah, dan menjadikan kita syughul dengan manusia. Syughul, sibuk dengan orang je. Tetapi kita nak ubah sehingga kita benar-benar syughul dengan Allah. Jadual saya mula sibuk dengan Allah. Dulu jadual saya semua sibuk dengan orang, semua jumpa orang. Daripada pagi sampai tengah malam jumpa orang. Hari ni tak, daripada pagi sampai ke malam saya jumpa Allah. Ini syughul kita. Tetapi kita kena bina balik jadual hidup kita.
Kalau selama ini syughul kita, sibuk kita dengan makhluk. Dan kalau kita tapis-tapis tu, ada satu dua je mungkin manfaat. Yang lain semua sampah. Mungkin satu dua je manfaat. Tuan-tuan ada appointment macam-macam dengan orang tu. Kalau cek balik, satu dua je manfaat. Tapi pertemuan kita dengan Allah, baik salat jemaah kita, baik baca Quran kita, baik Ramadan kita, baik menuntut ilmu kita, semua syughul kesibukan ini benar-benar menguntung kita, kerana Allah menjadikan kita sentiasa berada dalam petunjuknya, berada dalam bimbingannya, berada dalam pemeliharaannya, berada dalam kemuliaannya, berada pada pengampunannya dan juga keredaannya. Siapa pun syukur dengan Allah, maka dia akan mendapat kembali kemuliaan dirinya. Bahkan dia akan nampak kembali kecacatan dan keaibannya. Bahkan dia akan ditunjukkan oleh Allah keaiban dan kecacatan manusia. Bukan dia untuk hina manusia tu, tapi untuk dia menjauhinya. Kita ada orang dia nampak cacat orang untuk hina. Oh, orang ni ada perangai ni, saya nak hina dia. Kita pertama melihat kecacatan kita untuk baiki. Yang kedua, melihat kecacatan manusia untuk kita tak bergantung pada dia. Untuk kita tak bergantung. Sebab kita dah tahu dia sakit, kenapa kita nak suruh dia buat kerja? Dia sakit, tak boleh. Saya tahu. Maka kita akan buat sendiri. Itu perumpamaan dia. Maka bila benar-benar kita syukur dengan Allah, maka ketika itu dalam keadaan ehwal kita, maka kita akan berada pada keadaan yang disebut dengan sifat syurga, yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati manusia. Maknanya kita berada pada situasi dan keadaan Allah Ta'ala benar-benar muliakan kita. Keadaan yang kita pun tak pernah rasa, tak pernah perasan kita akan sampai pada kedudukan ini. Kerana Allah bila diangkat seorang, tanpa orang tu rasa dia berada pada kedudukan itu. Dia akan berada pada kedudukan istimewa. Kalau kita tanya orang yang dapat pangkat dunia, dia pun kata sama. Saya, ialah rezeki saya kok, tiba-tiba orang angkat saya jadi pengarah. Sekian rezeki saya. Tentang Allah angkat lebih pada tu. Sehingga hamba ni tidak menyangka dia berada pada kedudukan ini. Sebab tu kata Nabi SAW, di hari akhirat kelak, ada di kalangan umatku yang memberi syafaat untuk satu negeri. Satu umat. Satu umat dia beri. Satu negeri ini. Ada yang satu kabilah. Yang ini satu daerah. Ada yang mungkin satu keluarga. Ini kedudukan mereka. Walau mereka dahulu di dunia tidaklah dikenali, tapi akhirat kelak Allah beri mereka syafaat untuk satu jumlah manusia yang besar. Inilah yang dikatakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Orang ni nampak khafi, atau kita sebut bahasanya low profile, tapi di sisi Allah dia tinggi. Sebab itu disebut dalam hadis, innallaha yuhibbul at-taqiyyan naqiyyal khafi. Allah Ta'ala suka seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, yang kaya jiwa, dan juga yang tersembunyi, khafi. Dia boleh tersembunyi, tidak orang tahu, tidak ada orang tahu tentang dirinya ataupun mengenalinya dengan dekat, melainkan dia berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.